Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada murid-murid tahun 6 Bijak dan 6 Bestari Sekolah Kebangsaan Neo Cabang. Ustaz mendoakan agar semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera di musim kita dilanda dengan ujian wabak penyakit COVID-19 ni. Banyak-banyakkan berdoa semoga kita semua dilindungi daripada wabak penyakit ini dan boleh kembali ke sekolah meneruskan pembelajaran seperti biasa, insya-Allah. Baiklah, pada hari ini mata pelajaran pendidikan Islam, kita akan sambung sikit lagi tajuk minggu lepas, iaitu bidang akidah. Tajuknya ialah beriman dengan sifat Allah sama'. Okey. Allah bersifat sama'. Minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan maksud Allah bersifat sama', hukum beriman dengan Allah bersifat sama', apa dia hukum dia. Masing-masing dah jawab dalam kuis online tu. Tahniah kerana menjawab dengan betul. Dan yang ketiganya, minggu lepas kita belajar berkenaan dengan dalil naqli Allah bersifat sama' dan dalil aqli. Okey, apakah beza antara dalil naqli NAQLI dengan dalil aqli AQLI? Dalil ada dua jenis, iaitu dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli NAQLI, naqli, dalil naqli ialah dalil yang bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita nampak di buku teks tu, muka surat 71 yang di atas tu, kotak pink yang di atas, dia ada bagi potongan ayat Al-Quran. Potongan ayat Al-Quran ni surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 224. Dia apa ya? Kita baca sama-sama. Wallahu sami'un alim. Bila kita nampak ada ayat Al-Quran macam ni, confirm semestinya dalil naqli, NAQLI, dalil naqli. Kalau ada ayat Al-Quran ataupun hadis, ya, itulah dalil naqli. Dalil aqli, dalil ada dua jenis. Yang keduanya ialah dalil aqli, AQLI. Dalil aqli ialah dalil akal fikiran, dalil logik akal. Dia tak ada ayat Al-Quran, dia tak ada hadis, tapi dia huraian yang melalui fikiran kita lah, kita boleh faham. Okey. Contohnya dalil aqli Allah bersifat sama' ni, apa dia contoh dia? Dia kata kat situ, Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu, mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Jadi kita fikir, mustahil lah bagi Allah bersifat kekurangan. Allah ni dia sempurna, maha sempurna. Jadi mustahil dia bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Jadi itulah kita panggil dia dalil aqli. Kita akan menggunakan akal fikiran kita untuk berfikir, betul ke tak macam tu kan? Mesti macam tu. Allah ni sempurna, tak mungkinlah Allah tak boleh mendengar. Okey, baiklah. Seterusnya kita bergerak ke
Itu sedikit huraian lah berkenaan dengan dalil aqli dan dalil naqli. Okey, lepas ni supaya lepas ni kita tak keliru dah. Dalil naqli tu apa dia? Dalil aqli tu apa dia? Naqli, N-A-Q-L-I ni ada ayat Al-Quran, ada hadis, itulah dalil naqli. Dalil aqli, A-Q-L-I pula, dia tak ada ayat Al-Quran, dia tak ada hadis. Dia dalil berkenaan dengan akal fikiran kita. Dia nak kita berfikir macam tadi tu. Okey, baiklah. Okey, kita teruskan dengan topik minggu ini, iaitu tajuk. Kita boleh tengok pada muka surat 72, tajuk dia yang color kuning tu, kotak color kuning di atas tu, kesan meyakini Allah bersifat sama. Apa dia kesan dia bila kita meyakini Allah bersifat sama? Sifat sama ni apa? Rujuk balik muka surat 70 minggu lepas kita dah belajar apa dia maksud Allah bersifat sama tu. Okey, minggu ni kita teruskan dengan kesan dia kalau kita meyakini Allah bersifat sama. Kesan yang pertama, kita tengok yang macam anak panah tunjuk pikiri tu. Dalam tu apa yang dia tulis? Menjaga pertuturan dan bisikan hati. Kesan yang pertama ni, kita akan, kalau kita yakin Allah bersifat sama, kita akan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Pertuturan ni apa? Maksudnya percakapan kita lah. Kita cakap dengan siapa-siapa pun, kita akan jaga. Dan bisikan hati. Okay, kita tengok kartun yang perempuan ni, apa yang dia kata ni. Kotak pink tu, astaghfirullah, cikgu pesan jangan merungut walaupun dalam hati. Maksudnya itulah bisikan hati. Dan bisikan hati pun kita kena jaga. Yang orang boleh dengar pun kita kena jaga. Yang tak boleh dengar dalam hati pun kita kena jaga. Kita duk merongut, dapat ajar sekolah banyak, kita merongut, jaga-jaga. Itu maksudnya kita tidak meyakini lah bahawa Allah bersifat sama, iaitu Allah maha mendengar. Kalau kita yakin kata Allah ni maha mendengar, kita mesti jagalah pertuturan kita dan bisikan dalam hati kita tu. Niat-niat tak elok lah hati tu, kita kena jaga. Okey, gambar yang kedua, gambar ada seorang budak ni, dia duduk berdoa dalam masjid. Okey, ini kesan yang kedua. Kesan yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Maksudnya, kalau kita yakin bahawa Allah itu bersifat sama, kita akan sentiasa berdoa memohon memohon pertolongan Allah lah. Apa yang dia kata budak tu? Ya Allah, mudahkan segala urusanku. Pendek saja doa dia. Okey, tak apa, doa dalam bahasa Arab boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh. Tak kisah. Janji kita mau berdoa sahaja. Banyakkan berdoa di musim dilanda wabak penyakit ni. Kita banyakkan berdoa supaya dimudahkan segala urusan kita. Okey, dah doa tu, kita kena yakin lah bahawa Allah maha mendengar setiap doa kita. Okey, barulah doa kita akan dimabulkan bila kita yakin bahawa Allah dengar doa kita. Okey, kesan yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Okey, kita tengok gambar ni, duduk baca Quran. Duduk baca Quran, menjadikan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Maksudnya selalulah baca Quran dan berzikir.
Bukan mesti lebih banyak daripada buat perkara-perkara lain lah. Okey, dan yang kesan yang keempat, kita tengok ni, yang anak panah tunjuk di kanan ni, dia kata menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Menjauhi maksiat lidah. Okey, apa dia maksiat lidah ni? Maksiat lidah ni seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat. Contoh maksiat lidah ialah mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat. Ini selalulah di sekolah, kita mungkin kita sendiri ataupun kawan-kawan kita mengejek, perli, pemain kutuk. Itu ialah maksiat lidah. Kita rasa seronok, tapi sebenarnya Allah Maha mendengar apa yang kita perkatakan tu, sama ada secara kuat ataupun secara dalam hati. Mungkin kawan tu tak tahu kita mengata kat dia. Tapi Allah Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang kita duk bisik, apa yang kita duk kata tu. Itulah kita panggil maksiat lidah. Okey, baiklah. Okey, kita tengok gambar tu, nampak ni. Dua orang budak ni dia duduk lawan, mengata kat kawan hak lalu belakang tu. Seronok lah kan. Tapi sebenarnya mungkin kawan tu tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui, Maha mendengar apa yang dia kata. Allah ni boleh dengar dalam hati ke, dalam hati ke, secara kuat ke, Allah Maha mendengar. Okey, sebab apa? Sebab pendengaran Allah ni tidak terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Manakala pendengaran manusia pula terbatas. Apa maksud dia? Maksudnya tidak terbatas ni, Allah boleh dengar, yang jauh pun boleh dengar, yang dalam hati pun boleh dengar, yang yang kuat pun boleh dengar, yang pelan pun boleh dengar. Kalau kata manusia, kita boleh dengar ke yang jauh? Tak boleh kan? Kita kena guna telefon untuk dengar, bercakap dengan orang yang jauh. Contohnya kawan kita duduk di Kedah, kawan kita duduk di Sabah. Kita perlu gunakan telefon. Itu maksudnya pendengaran manusia ni terbatas. Manakala pendengaran Allah pula tidak terbatas. Tidak terbatas ni tak perlulah. Tak perlu guna telefon apa semua kan. Okey, baiklah. Pesan yang terakhir di bawah sekali tu. Okey. Maksudnya Allah tak perlukan sebarang peralatan lah untuk mendengar. Manusia nak dengar yang jauh, perlu alat lah. Perlu telefon, perlukan internet. Kalau Allah tak perlukan semua tu. Sebab pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran manusia terbatas. Manusia perlu dibantu oleh alat-alat dan teknologi, barulah dia boleh berhubung, barulah dia boleh dengar yang jauh. Okey. Dan kesan yang terakhir, kesan yang keberapa tu, semua ada 1, 2, 3, 4, 5. Kesan yang kelima, dia kata kalau kita meyakini bahawa Allah bersifat sama, hidup kita akan diberkati. Okey, kita tengok gambar keluarga bahagia tu, ada kata apa? Alhamdulillah kami hidup bahagia. Okey, bila kita meyakini bahawa Allah bersifat sama, hidup kita akan diberkati. Maksudnya kalau kita yakin Allah tu Maha mendengar, kita mestilah macam tadilah kita cakap pun cakap benda yang elok-elok. Kita tidak
membuat melakukan maksiat lidah, kita tidak berniat jahat. Apa semua sebab apa? Sebab kita takut. Kita tahu bahawa Allah Maha mendengar apa yang ada dalam hati kita tu. Okey. Bila kita buat perkara-perkara baik, maka hidup kita pun diberkati. Okey, rumusan dia dan kotak oren di bawah tu, dia kata apa? Kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang Maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Dia kata kat situ, macam mana kita nak buktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam mana? Salah satu cara dia, keimanan kita kepada sifat Allah. Allah bersifat sama, Allah Maha mendengar ni. Macam mana kita nak buktikan? Kita kena sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Okey, itu saja pada minggu ini berkenaan dengan kesan meyakini Allah bersifat sama pada muka surat 72 buku teks Pendidikan Islam tahun 6. Jadi lepas ni semua murid bolehlah terus menyiapkan latihan kuis melalui link Google Form yang telah disediakan. Moga-moga semua dapat menjawab dengan betul dan memperoleh markah yang penuh, insya-Allah. Sekian saja untuk minggu ini. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.